yang setia. Khadim ni hamba Tuhan yang setia. Dan sentiasa berada di samping baginda ke mana saja baginda pergi. Sentiasa dia berada bersama Rasulullah. Di mana saja Rasulullah berada. Nampak? Rasulullah pergi perang, dia pergi perang. Rasulullah lapar, dia berlapar. Nampak? Rasulullah susah, dia susah. Tak ada Rasulullah senang, tak ada. Susah. Sebab juang balik Islam kena menghadapi kesusahan, kepayahan dan seumpama dengannya. Kemudian pergi sehingga kan dikenali sebagai pemimpin. Mana baginda pergi, dia pergi sehingga dikenali sebagai pemimpin. Ada apa nama? Bukan pemimpin ya. Penyimpan rahsia baginda. Titiknya. Sehingga dikenali sebagai penyimpan rahsia besar baginda. Mana yang tahu dengan hal Rasulullah ni ialah Abdullah bin Mas'ud. Sebab dia PA kepada Rasulullah. Dia simpan semua rahsia yang ada kepada Rasulullah. Nampak tak? Kalau kita lah ni PA kan, personal assistant ataupun sesuatu politik, dia tahu lah urusan menteri dia, yang Muhammad mana pergi, apa urusan, bila nak bubar parlimen dia tahu. Kalau nak tahu tanya PA dia, tanya pemandu dia sendiri pun tahu. Kita kata PA pemandu pun tahu. Bulan 6 tak lari dah. Kawan nak pergi SPR panggil untuk buat kerja SPR. Kawan kata mana 2 bulan nak kerja sekarang, tu 3 bulan. Ini bulan 5 atau bulan 6. Baik. Beliau seorang yang kurus lagi hitam. Kurus. Kurus itu gambar lah. Makan apa? Makan tak berzat, makan tak kenyang kan. Lagi hitam. Kurus lagi hitam. Mesti baca keterangan pribadi dia. Lagi pendek. Qasrun. Ya. Qasirun, dia pendek. Udah kurus lagi hitam, lagi pendek. Pernah satu kali sahabat tertawa melihat kedua belah kaki dia kurus. Pernah satu kali sahabat pernah ketawa melihat kedua belah kaki dia kurus. Bayangkan juga kalau kita tengok ada orang kurus tu, yang ni kurus lagi berapa kali kot. Kurus. Dah pernah sahabat tertawa. Kan? Yang gitu kan. Kadang-kadang kita suka ketawa orang kan. Atau kadang dia mari ketawa tu bukan kita sengaja. Dah, dia mari ketawa macam ni. Dah. Mari ketawa dalam sendiri. Sahabat pun pernah ketawa ataupun tertawa dengan tidak sengaja bila terpandang kaki yang amat kurus. Yang amat kurus. Asyadun nahib, sangat kurus. Fi rijlihi, pada kaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur sahabat-sahabat dengan sabdanya bahawa kaki Abdullah dalam neraca temangan lebih berat dari bukit Uhud. Ini tutup kita sebut. Kaki Abdullah bin Mas'ud ni tuan-tuan, sebelah kaki dia lebih berat daripada temangan neraca berbanding dengan bukit Uhud. Mana bukit Uhud dengan kaki dia kurus. Bukit Uhud besar pula bukit Uhud kan. Tapi malaikat diangkat bukit Uhud untuk hampat untuk kurus je. Tapi Rasulullah tidak benarkan malaikat Jibril hampat pokok ini dengan bukit Uhud. So nanti dulu hold dulu. Nak bandingkan keberat temangan yang ada kepada kaki Allah walaupun kurus. Dan tak usahlah ketawakannya. Tak usahlah ketawakannya. Jangan tuan-tuan ketawakannya. Kerana yang menjadi ukuran kemuliaan ialah amalan yang bukan kedua belah kaki. Yang menjadi ukuran, yang menjadi neraca adalah amalan dia bukan kedua belah kaki yang kuat lagi hodong itu. Ibn Mas'ud pernah menjadi pengurus Baitul Mal di Kufah. Jawatan di antara jawatan dipegang oleh Abdullah bin Mas'ud menjadi pengurus Baitul Mal di Kufah. Pengurus ni kalau sekarang ni eksekutif lah, pegawai eksekutif di Baitul Mal. Dia menjadi pegawai eksekutif di Baitul Mal ataupun CEO pun boleh. Pada masa itu paling tinggi sahabat yang dipegang satu jawatan. Kalau dia pengurus maknanya itu jawatan paling besar. Itu jawatan paling besar dan paling hierarki tinggi ranking. Ya. Baik. Kufah ni kan? Kufah ni Iraq. Dia di Iraq setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, iaitu sebanyak 848 buah hadis. Dia banyak juga tuan 848 berbanding dengan yang lain. Ya.
Tapi tidak boleh mengatasi ranking pertama Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakh. Kedua tak saya Aisyah. Dan lain-lain ikut Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud. Dan lain-lain. Baik. Kemudian beliau wafat di Kufah, Iraq pada tahun 32 atau 33 Hijrah. 30 atau 33 Hijrah. Bayangkan berapa umur dia tuan. Ada riwayat mengatakan beliau wafat di Madinah dan disemayamkan di kubur Baqi'. Baqi' ni nama satu tempat kuburan dinasti ni, tempat jadikan kubur jadi Baqi'. Tempat kuburan yang dikhaskan untuk sahabat-sahabat yang besar, sahabat-sahabat yang utama. Yang ada apa? Yang ada authority, itu ada credibility. Ya, di antaranya Abdullah bin Mas'ud mendapat kemuliaan ditanamkan di kubur Baqi'. Jadi tuan-tuan pergi ke Madinah, tuan-tuan akan bertemu dengan di Baqi' itu, maka di situlah ditanamkan mayat Abdullah bin Mas'ud. Wallahu a'lam. Kemudian habis kamu balik ya. Itu tentang kita baca tentang background Abdullah bin Mas'ud. Kemudian telah menyebut hadis yang lain kepada Al-Harith bin Umairah. Tadi Abdullah bin Mas'ud. Yang ni kita baca pula siapa dia, Al-Harith bin Umairah. Al-Harith bin Umairah ni dia siapa dia? Al-Harith ini lahir di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah meriwayat beberapa hadis An-Nabawi yang diterima melalui Sayyidina Umar dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Beliau wafat pada tahun 70 Hijrah. Ini lawak sikit tuan. Al-Harith bin Umairah ni ya. Al-Harith bin Umairah ni dia ni meriwayat hadis, ambil hadis daripada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud ni guru kepada Al-Harith bin Umairah. Dia guru kepada Al-Harith bin Umairah. Dan beliau wafat pada tahun 70 Hijrah. Baik, dia kata tuan-tuan, Nabi SAW telah bersabda kepada Ibnu Mas'ud yang berbunyi, baik, yang berbunyi, yurfa' an umrika fasayati 'alaika zamanun katsirun khutaba'uhu qalilun ulama'uhu katsirun su'aluhu atau su'aluhu. Dia tak baca, kalau buang tasydid boleh juga, su'aluhu qalilun mu'tuhu al-hawa fihi qaidul ilmi. Maksud tuan-tuan, jika dikurniakan umur anda panjang, Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud, nescaya akan datang menemui anda satu zaman yang ramai pemidato, tukang cakap, kathirun khutaba. Hadis riwayat Al-Harith bin Umairah. Rasulullah ini beritahu, hai Mas'ud, kalau kamu panjang, kamu akan menyaksikan satu masa, satu zaman ramainya orang-orang yang bijak berpidato, cakap pandai, pidato hebat kan. Dia berkuasa, dia hebat pun kan. Tak. Bila dia ada credibility, ada apa ketokohan, cakap sedap, peta kan, mengikut pun ramai kan. Jadi dah duduk ramai dah tu jati kan, betul. RM10 jadi ahli jati. Ada kawan-kawan pergi ceramah dia betul dah dapat RM20. Dia dapat RM20. Bukan semua dapat pun tuan kan. Orang nak tengok syoknya dia berkhutbah ataupun berpidato. Dan lain-lain, banyak kawan yang tampil, Ustaz Fathul Bari. Ya, dia ni hambat orang yang muda tapi alim. Saya dengar dia cakap memang, tapi oleh kerana fikrah dia sekular. Tradis pun kalau dia cenderung pada UMNO tak ada tuan kan. Dia cenderung pada sekular, parti sekular. Sayanglah. Sampai dia pantai hantam Ikhwan Muslim Mesir. Dia hantam Ikhwan Muslim Mesir dalam ucapan dia. Hendak konon sebelum mereka mentah, mereka nak berhudud dengan hudud Allah. Ucapan dia lah kan. Kita ambil ucapan tokoh baru. Masyidah dah basi dah tuan kan. Nak ulang balik ni ucapan tokoh baru. Orang duk puja sanjung Allah. Apa ni Ustaz Fathul Bari Yahya, anak bekas Mufti Bulik.
Itu bijak pidato. Cakap perempuan bijak pidato. Dengan wajah-wajah yang kita kalau dengar memang pengaruh. Tapi oleh kerana mindset dia sekular. Habislah kok mana boleh hantam juga jemaah Islam. Dia nak menangkan parti dia juga. Jadi itu cerdik-cerdik orang, walaupun dia ustaz, walaupun dia ulama, kalau dia tidak meletakkan diri dia untuk perjuangan bela Islam, tak guna tuan. Dia mengaji dengan ustaz ni jangan mengaji. Tak berkat ilmu ni. Nak cari ustaz-ustaz yang haraki, yang juang untuk Islam. Itu. Dah ramai lagi tuan, ramai lagi ya. Di Perak atau Sakit tuan kan, ini kira di perangkat nasional. Jadi akhir zaman ni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Mas'ud dari riwayat Al-Harith bin Umairah, anda akan bertemu satu zaman di mana ramainya pemidatu yang hebat. Ramai tuan. Kemudian dah tu kalau ramai pemidatu hebat tapi oleh kerana pemidatu ramai tetapi ulama-ulama dia sedikit. Wa qalilun ulama'uhu. Pemidatu ramai, ulama dia sikit. Jadi singkat pula. Kita biar kita pemidatu ramai. Bila nak berdebat, ni pakar pemidatu kita. Kan? Bila nak hujah dengan dalil-dalil Quran dan hadis, ni ulama kita. Dia mahir menguasai ilmu Quran dan hadis. Tu kita nak macam tu. Tapi sekarang ni ulama-ulama semakin kurang, semakin susut. Bukan tak ada ulama, tapi susut tu ada dua. Satu sebab kematian, mati. Kan? Satu sebab mati, satu lagi sebab tak berani nak takar. Susut pun susut juga tuan-tuan kan? Itu susut juga. Jadi kita kira yang mati, yang dah mati dah, qad mat. Banyak ulama-ulama yang mati di Malaysia, di luar negeri. Ya. Dia ramai ulama-ulama yang mengang kita mati kan. Baik. Ramai peminta sedangkan sedikit pemberi. Kathirun su'aluhu qalilul muqtu. Ramai peminta sedangkan memberi sedikit. Hari ni kalau tuan-tuan tengok di section petrol pump, yang minta demo. Ramai tuan kan? Dia guna ke budak-budak. Kadang-kadang tu orang dewasa, wanita dewasa, dia minta suka atau minta sumbangan untuk anak yatim pun Allah alam lah. Ini ramai sebab akhir zaman. Kemudian yang beri sikit, siapa nak beri kalau tak ada duit? Kan? Tak ada duit nak beri apa? RM500 habis lah. Dah zaman habis. Hari ni dapat RM500, besok apa je? Tinggal RM1 tu. RM1. RM1. Orang nak dapat bukan senang, bukan payah, bukan senang dapat. Susah dapat, kena ngadap YB. Kan? Dia kata tuan kena datang ke Dewan Terong. Ambil depan YB. Boleh, dia tahu kita Allah sana. Ambil depan YB, pagi pukul 8 pagi. Kalau saya tak ambil depan YB macam mana? Dia kata. Tak apalah kalau tak ambil, kalau tuan tak dapat ambil, main kalau pejabat ambil terung. Dia datang tak pula ambil. Aduh. Dah. Kawan cerita Allah, ini ada lagi ni. Ni dia sampai berapa rangkap sampai berangkat sebelum bulan 6 itu, sebelum bulan raya. Ya, ada. Untuk dihabiskan 5 tahun ni. Di mana Allah alam. Ya, 50% kita dah sampai tahap maksimum, kritikal. Ada 3% lagi. Tapi Dr. Awang Adik kata tak apa. Belum sampai berangkat 53%. 50% dah maju. Sudah minta tuan-tuan hutang. Dia kata 3% lagi. Panjang lagi 3%. Lambat lagi. Ini cerdik kita cerdik tuan. 3% lagi. 3% kalau kita sampai tahap kritikal, 3% lebih kan tak? Tapi dia kata jauh lagi. Tak sampai berangkat 53%. Orang bodoh boleh tuan kan? Kita gayak, kita tengok hutang negara. KDNK 50% kita dah hutang. Tinggal 3%. Kalau kita mencapai 53%, memang Malaysia akan bergerak. Nampak? Kalau Pak Long Maklong kampung tahu lah ni buat tak tahu lah kan. 400. Apa pun kita cerita dia tolak ke tepi. Itu dapat duit mana tiar kan. Itu gini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pemintanya ramai,
pemberi sedikit. Itu ya. Dan pada zaman itu hawa nafsu menjadi pemimpin ilmu. Al-hawa fihi qaidul ilmi. Al-hawa fihi qaidul ilmi. Kalau nak tulis bagi juga. Ada ke maka dia? Maka dia. Tak ada apa. Al-hawa fihi qaidul ilmi. Hawa daripada nafsu telah menjadi raja dalam diri dia untuk memimpin ilmu. Jadi nafsu telah mengkontrol ilmu dia. Dia ada ilmu tapi nafsu menundukkan ilmu dia. Dia tak guna kan? Ada ilmu banyak pun nafsu kata awak yang sokong parti Islam, dia kawan dengan DAP. Nah, nafsu dia tak boleh terima. Ini menjadi ustaz yang menyokong parti sekolah. Kenapa? Kerana nafsu tak terima ni. Sedangkan ilmu dia banyak. Kan, ilmu banyak. Boleh bila orang ni boleh baca Quran, tuan-tuan, boleh terjemah Quran, terjemah hadis, orang ni hebatlah. Jadi ilmu buat kan. Itu syarat seorang mujtahid dia perlu menguasai Quran dan hadis. Faham bahasa Arab, banyak yang Quran, banyak yang hadis, dia boleh jadi mujtahid. Tidak tak boleh lah. Aduh, nampak? Baik. Telah berkata Al-Harith bin Umairah, sama dia, bertanya kepada Ibnu Mas'ud dengan katanya, dan bilakah zamannya Rasulullah sebutkan itu? Al-Harith bin Umairah tanya kepada Ibnu Mas'ud, bilakah zamannya kata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Jawab Ibnu Mas'ud, baginda bersabda menerangkan zaman tersebut berbunyi, iza umitatis salatu wa qubilatir rasya ya wa yuba'u dinu wa yuba'u dinu, kalau baca dinu minta dinu agama, wa yuba'u dinu bi'aradin yasir min ad-dunya fannaja'a an-naja'a wa yahaka thumma an-naja'a fannaja'a an-naja'a wa yahaka thumma naja'a. Baik, maksudnya apabila sembahyang telah dimatikan, iza umitatis solat, bila sembahyang telah dimatikan, habis jam sembahyang, tak ada siapa dah nak sembahyang dah. Masjid kosong, surau kosong, bekas kosong, pakat mayang rumah. Kan? Pakat mayang rumah. Ini maksudnya iza umitatis solatu, mayang dah habis, punah sembahyang. Dah punah sembahyang satu. Kenapa? Dalam kurungan itu kerana tidak tunaikan dia. Tidak ditunaikan. Sama ada secara sembahyang fardiyah ataupun jamaiyah. Sembahyang seorang ke, sembahyang jemaah ke, dia tak ambil kisah. Ya, dia tak ambil kisah. Kalau sembahyang seorang dalam rumah, masjid kosong tak ada dia kan. Jadi, baik. Dan rasuah. Wa qubilatir rasya. Rashi, kata nasara rashi. Rashi ya, rashi. Wa qubilatir rashi, rasya. Maksudnya wa qubilatir rasya apabila rasuah telah diterima menjadi kebiasaan. Rasuah diterima menjadi kelaziman, kebiasaan. Dulu kita nak terima rasuah RM1. Ya, dulu RM1 takut tuan. Sekarang terima rasuah RM100 juta. Bukan sikit, RM100 juta. Itu. Kalau RM1,000 tu tak main lah RM1,000, RM100 juta, RM250 juta misalnya. Itu projek, dia kata tak kata rasuah. Tak apalah projek, tapi soalnya di dalam itu ada anasir-anasir rasuah. Dia merasuah perkara ni supaya jangan repot, jangan buat repot polis, jangan dedahkan kahwin ini. Itu rasuah. Sebab nanti terbongkar rahsia, rupanya duit ini digunakan untuk beli lembu, untuk beli kondominium di Singapura sebagainya. Jadi duit telah diselewengkan. Dia merasuah ni supaya tutup kes. Jangan buka kes, jangan buka mulut. Nampak? Ada manusia rasuah. Biasa. Ya, orang nak sesuatu dia suap. Nak suap. Biasa orang nak satu nak suap. Tak suap dia tak bagi, tak mulut. Ini masalah kita. Nampak? Saya nak cerita banyak tuan-tuan. Ya. Kalau dia ketua nak sign, tekan sign saja. Dia ketua nak sign projek ni. Kan? Projek ni tender ni nak sign siapa dia? Yang jadi ketua. Rais, qaid siapa dia? Kalau aku nak sign, aku mesti dapat hak tu.
Kalau dia tak bagi tahu, dia tak bising, dia tak cakap, aku lambat-lambatkan projek ini. Nampak kan? Jadi lambat-lambat ni macam tu lah. Lambat nak dapat kan. Jadi lambat-lambat macam tu lah kan. Kadang-kadang kita telefon lambat sangat ni. Ini ikut turn dah kan, ikut turn. Saya hantar lama dah. Tak dapat invoice, tak dapat dah 3-4 bulan. Apanya kena buat. Bagilah sikit kan. Bagi sikit dia buat kerja. Ini masalah kita. Nampak? Ya. Dan agama dijual dengan mata benda dunia sikit. Wa yuba'u dinu bi'aradi yasir minad dunya. Ya. Yuba'u din. Agama dijual dengan mata benda yang sikit tuan. Yasirin minad dunya. Ya. Sikitlah. Qalilin minad dunya. Sikit. Kan dapat apa pun kan. Tapi dia sanggup jual dunia untuk dapatkan mata benda dunia. Dia jual akhirat atau jual agama untuk dapatkan mata benda dunia. Sanggup tuan. Baik. Kemudian dia kata fan-najaa an-najaa. Maka bersegeralah mencari keselamatan. Najaa ataupun najaa. Bersegeralah mencari keselamatan. Carilah keselamatan. Carilah keselamatan. Baik. Wa yahaka thumman najaa. Kasihan sungguh anda terdedah kepada kebinasaan. Ya, kemudian segera mencari keselamatan diri anda. Jadi wayhaka ni celaka sungguhlah, sedih. Wayhaka ni sedih. Awak tak dapat kebahagiaan. Awak dapat apa? Summa najah, yang awak dapat kebinasaan. Keselamatan tadi awak dapat. Awak dapat kebinasaan. Yang sepatutnya awak nak cari apa dia? Apa dah? An-najah, pan-najah wan najaa. Carilah keselamatan hidup anda dunia dan akhirat. Kita selamat bukan setakat selamat dunia tuan-tuan, tapi nak selamat di akhirat. Nak selamat di akhirat, kitanya, keluarga kita, jiran kita, masyarakat dan negara. Ada. Baik. Saya berkata membuat kesimpulan dan semua yang telah disebut dalam hadis-hadis ini sebenarnya sedang anda melihatnya dengan mata lendir anda. Sedang berlaku di zaman anda. Ini tuan-tuan. Kita tengok mata lendir kita. Maknanya mata kita meluahkan air mata. Dia berair, genar. Bila kita fikir yang apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW menjadi kenyataan, realiti pada kita. Sebab itu dia meluahkan lendir. Meluahkan lendir, dia meluahkan air mata dia. Jadi kalau orang tu baca tak ada apa-apa, saya tak ada apa-apa, bergenar air mata pun tak ada. Ini orang ni memang tak ada bakal. Dia tak ada perasaan, tidak ada roh. Dia tidak ada jiwa. Dan itu juga sedang berlaku kepada penghuni. Itu juga sedang berlaku pada penghuni. Penghuni kita lah tuan-tuan. Penghuni kita lah semua. Kita ni penghuni bumi. Ya, kita merasai apa yang telah disebut oleh Rasulullah SAW. Sedihnya apa tuan? Sebab yang pertama tadi menunjuk pada hadis tadi. Dua benda ni hilang. Iaitu ulama pelan susut mati. Walaupun ada pemedatu yang hebat, ulama pelan mati, susut, hilang, sebagainya. Kemudian dia kata apa? Seterusnya diungkapkan kata-kata bila semayang dimatikan, bila rasuah jadi kebiasaan, bila orang jual agama untuk mendapat kepentingan dunia. Dan Nabi kata kamu kena cari keselamatan hidup dunia dan akhirat. Jangan duk kejar dunia, akhirat tinggal, luput tinggal. Buat Nabi sabda yang ujung tu nak jadi, kita nak jadikan sebagai apa dia kata-kata hikmah bicara. Fan najah wan najah. Kalau kita tak ambil apa yang Nabi sebut ini sebagai pelajaran, maka kita akan hanyut dengan 3-4 benda tadi. Rasuah. Ya, sunnah. Ni apa lagi semaya. Kemudian orang biarkan 3 benda ya. Baik. Maka oleh itu telik pandanglah untuk keselamatan diri anda. Kita telik pandanglah keselamatan diri kita di akhirat nanti. Adakah kita beroleh keselamatan di akhirat nanti? Ya. Dia sebenarnya ni kita bila kita baca kitab tasawuf, ni kita pandang darul akhirah. Ataupun darai ni, dua negeri itu juga akhirat. Dunia akhirat tapi fokus kita di akhirat. Itu.
Kemudian ketahuilah yang kedua, surat 156, bahawasanya para salaf yang soleh, salafus soleh, ringkasnya salafus soleh, ridwanullah alaihim ajma'in, telah sepakat untuk waspada pada zaman mereka. Ini zaman salafus soleh. Zaman salafus soleh, zaman sahabat, zaman tabi'in. 300 tahun sebelum hijrah. Lepas 300 tahun lepas hijrah tu dia tak masuk salafus soleh. Dia sebut sebagai khalaf ataupun mutaakhirun. Orang kemudian kita ni masuk mutaakhirun lah, ataupun apa namanya, zaman khalaf. Zaman khalfun atau khalifun. Zaman orang kemudian. Ya gitu. Baik, kita waspada daripada zaman mereka, zaman tadi yang 3-4 benda tuan. Zaman orang jual dunia, jual agama untuk dapat dengan dunia, orang beli rasuah ataupun ulur rasuah, terima rasuah, orang matikan semayang, tidak semayang, ya, tidak gunakan semayang. Kita kena waspada pada zaman mereka dan daripada pungni. Dua benda tuan. Nak mengasingkan kita daripada zaman mereka dan daripada pungni. Masuk pungni, penyokong mereka, orang mereka, ahli mereka. Kita jaga tuan. Ya. Jadi kalau nampak orang ni nampak kerja dunia. Nampak kerja dunia. Nampak sangat kerja dunia. Ialah kemewahan, kekayaan ambil bukan. Ya, kekayaan tu ambil tapi guna kekayaan tu untuk bela Islam. Bukan nak bangunkan istana dia, nak bangunkan kemewahan dia, kusur dia dah. Kan? Yang Nabi kata akhir zaman nanti manusia suka megah-megah, yuhibbun qusur wa insanu qubur. Dua ni. Ada 5 peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat itu yuhibbun qusur wa insanu qubur. Dia kasih pada kemegahan, kemewahan, sedang dia lupa kepada kubur yang manggil dia setiap hari. Jadi ni tuan-tuan. Ya, ni kita kena waspada dengan mereka dan ahli mereka. Jangan terpengaruh mereka, jangan. Ya, betul. Kata-kata mereka mana? Kata-kata mereka manis. Bak laksana madu. Ingat, manis. Tajam, lagi tajam. Seumpama tajamnya mata pedang. Dalam hadis lain Nabi sebut. Ingat, bahasa mereka indah. Tapi hati mereka, wa qulubuhum qulubul a'ajam. Qulub mereka, hati mereka keras macam hati orang ajam. Nampak kata-kata manis. Ingat kan? Manis. Mainlah masuk jati ke, masuk NGO ni sebagai macam muafakat ke. Lah ada muafakat. Muafakat. Apa nak muafakat? Dan ada jemaah Islam. Dah ada jemaah Islam pun masuk ke jemaah Islam tu. Kemudian ada jemaah Islam tu tumbuh fiqah kecil. Fiqah kecil ni untuk menjayakan kerja besar ni. Macam kita ada apa? Kita ada lujunah tuan-tuan. Ingat lujunah ini di bawah tarbiyah. Di bawah tarbiyah. Kalau lujunah apa? Perkadiran di bawah tarbiyah. Itu macam tu. Lujunah ekonomi bawah apa? Kebajikan misalnya. Itulah. Jadi kita nak menjayakan kerja besar ni, kita tumbuh wujudkan lujunah kecil. Ataupun kalau datang kuasa kecil. Bukan kita menubuhkan jemaah dan jemaah. Nampak tak? Itu berbeza. Tak apa Ustaz, kita bukan nak lawan parti Islam. Kita nak mentahankan 3 benda. Bangsa, agama dan institusi raja-raja. Tak payah kan? Kita pun berjuang ni lama dah kan. Lama dah. Daulat Tuanku ya, Daulat Tuanku tu stiker pada kereta kawan kita kan. Tapi betul ke apa Daulat Tuanku? Pendapat apanya yang Daulat Tuanku tu tuan, yang daulat bubuh stiker Daulat Tuanku dia kenapa? Kerana dapat mingat daripada Raja Selangor. Saya tengok, patut Daulat Tuanku dapat mingat tu kan. Bawah tu PJK, bawah tu JP. Mata saya nampak betul lah kan. Ni duk keluar masuk istana. Patut Daulat Tuanku. Apa pula ambil ni? Stiker ni pasang buh kata di orang istana kan. Tu apa kan? Kita berdaulat Tuanku. Tapi saya tengok filem kan. Raja ni kalau raja adil, raja disembah. Tapi kalau raja zalim, raja disembah. Ni tak kira siapa lah kan. Raja adil, raja disembah. Kalau raja zalim, raja itu kita sembah. Ya, itu umum kan? Itu umum ya.
Kalau 9 tulis tu, kan saya kata